بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan agama Yahudi, iaitulah salah satu agama yang wujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ke hari ini. Dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh dan menyebut berkaitan dengan sebahagian daripada sejarah orang-orang Yahudi ini, yang mana kalau kita melihat kitab-kitab sejarah, kebiasaannya mereka memulakan sejarah Yahudi ataupun Bani Israel ini bermula daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa para Nabi, yang mana di bawah ataupun keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain ialah Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Nabi Ishaq kemudiannya mendapat anak, iaitu cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Yaqub alaihissalam. Yaqub inilah yang dikenali sebagai Israel, nama kedua kepada Nabi Yaqub. Dan keturunan Nabi Yaqub iaitu Israel ini dikenali sebagai Bani Israel. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pertemuan yang lalu, Nabi Yaqub ini mempunyai ramai anak, iaitu seramai 12 orang daripada isteri-isteri baginda alaihissalatu wassalam. Di antara anak Nabi Yaqub ini ialah Yahuda, yang akhirnya kita sebut di antara nama Bani Israel ini juga sebagai Yahudi, daripada nama anak Nabi Yaqub ataupun Israel ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pertemuan yang lalu, Nabi Ibrahim setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bakaran api kerana telah meruntuhkan berhala yang disembah oleh kaumnya, pemerintah pada waktu itu telah menjatuhkan hukuman, iaitulah Nabi Ibrahim hendaklah dibakar dengan api. Akhirnya Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam apabila baginda ataupun apabila api tadi tidak membahayakan Nabi Ibrahim, menjadi sejuk dan selamat untuk baginda. Setelah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Nabi Ibrahim telah keluar daripada negerinya tersebut, yang hari ini dikenali sebagai Iraq. Keluar bersama-sama dengan isterinya Siti Sarah dan Nabi Lut alaihissalam. Mengikut ahli sejarah, Nabi Lut adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apabila Nabi Ibrahim keluar daripada bumi Palestin ini, daripada bumi Iraq ini, Nabi Ibrahim telah mendiami bumi Palestin dalam suatu tempoh yang tidak diceritakan oleh ahli sejarah.
dan kemudian bersama-sama dengan isterinya Siti Sarah berhijrah lagi pergi ke bumi Mesir. Di bumi Mesir inilah Siti Sarah telah dihadiahkan dengan seorang khadam yang bernama Hajar, atas kemuliaan ataupun atas penghormatan yang diberikan oleh raja pada waktu tersebut kerana memuliakan Siti Sarah yang telah menyelamatkannya ataupun yang telah berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit lumpuh apabila dia beberapa kali cuba untuk menyentuh Siti Sarah sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pertemuan yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim kemudiannya berkahwin dengan Siti Hajar ini dan mendapat anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim telah balik ke bumi Palestin. Setelah mendapat anak, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Nabi Ismail dan ibunya Hajar ini ke bumi yang tandus yang dikenali sebagai Makkah. Tuan-tuan, maka tinggallah Nabi Ismail dan Siti Hajar di bumi tersebut, dan kebetulan datangnya kabilah Julhum, kabilah Arab yang datang daripada Yaman, mendiami dan tinggal bersama-sama dengan Siti Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim sebagaimana yang telah kita ceritakan beberapa kali menziarahi Nabi Ismail dan isterinya Siti Hajar ini, khususnya dalam peristiwa pembinaan Kaabah dan juga peristiwa yang diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi Ibrahim mengarahkan anaknya Ismail menceraikan isterinya yang pertama kerana isterinya ini suka menceritakan keaiban rumah tangga Nabi Ismail ini kepada orang lain, khususnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengarahkan anaknya Ismail supaya berkahwin lain dan menceraikan isteri yang pertama, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kemudian dikurniakan anak. Dalam peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran, bagaimana walaupun Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut, umurnya sudah terlalu tua, isterinya Siti Sarah juga tak mampu mengikut adatnya untuk melahirkan anak lagi kerana mandul dan juga sudah tua. Allah telah mengutuskan malaikat berupa manusia untuk pergi menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, yang mana Nabi Lut yang keluar berhijrah daripada Iraq bersama-sama dengan Nabi Ibrahim telah pergi ke Palestin dan kemudiannya berpisah daripada Nabi Ibrahim, tinggal di negeri bersebelahan dengan Palestin, berdepan dengan kaum yang melakukan maksiat, yang melakukan hubungan sejenis, yang akhirnya Allah Ta'ala menghantar malaikat berupa manusia untuk menjahanamkan dan mengadab kaum tersebut. Ketika hendak pergi ke rumah ataupun ke perkampungan kaum Nabi Lut ini, malaikat yang berupa manusia tadi telah singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana biasa Nabi Ibrahim menyambut kedatangan tetamu yang tidak dikenali ini dengan menghidangkan makanan yang sangat enak. Kemudian tiba-tiba manusia ataupun tetamu ini tidak memakan hidangan yang diberikan ataupun yang telah disediakan tadi, menyebabkan Nabi Ibrahim merasa takut dan bimbang kerana melihat pelik orang yang datang ke rumahnya pada kali ini. Tuan-tuan, akhirnya malaikat yang berupa manusia tadi memaklumkan tentang hakikat dirinya yang sebenar, iaitu malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah dia tidak menyentuh makanan, sebab malaikat tidak makan dan minum. Dan kemudiannya memaklumkan tujuan dia singgah di rumah Nabi Ibrahim ini adalah untuk meneruskan perjalanan pergi ke perkampungan Nabi Lut alaihissalam, ke perkampungan kaum Nabi Lut alaihissalam untuk diturunkan adab.
Ketika itu Siti Sarah mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat tadi, lantas ketawa gembira dengan berita yang Allah Ta'ala sampaikan tersebut, yang akan menghancurkan kaum yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jal tadi. Kemudian malaikat memberitahu bahawa aku ada berita yang lebih menggembirakan kamu, iaitulah kamu akan melahirkan anak yang bernama Ishaq. Kemudian kamu akan dapat cucu yang bernama Yaqub. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun asalnya perkara itu perkara yang sangat pelik, akhirnya diterima oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah atas kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Tuan-tuan, jadi Nabi Ibrahim tinggal di Palestin, mendapat anak yang bernama Ishaq, dan sempat hidup bersama-sama dengan Nabi Yaqub alaihissalam, cucunya, sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah, khususnya dalam Al-Qasasul Qur'ani yang ditulis oleh Dr. Saleh Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala. Nabi Yaqub ini kemudiannya mendapat anak yang ramai sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berkahwin dengan ramai isteri dan mendapat anak seramai 12 orang. Jadi 12 orang ini termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam, termasuklah Bunyamin, adik-beradik seayah dan semak. Kemudian adik-beradik yang lain, yang mana Nabi Yaqub alaihissalam sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam ini, sehinggalah membawa akhirnya adik-beradik yang lain sebagaimana yang kita ketahui tuan-tuan, dengki kepada Nabi Yusuf, lantas meminta daripada Nabi Yaqub kebenaran untuk membawa Nabi Yusuf pergi bermusafir, bermain-main di tempat yang jauh, atas tujuan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, atas hasad dengki tadi. Seterusnya Nabi Yusuf telah dibuang di dalam telaga ataupun perigi buta yang tidak ada air, dan kemudiannya Nabi Yusuf telah akhirnya telah diselamatkan oleh rombongan perniagaan yang dalam perjalanan hendak pergi ke bumi Mesir, lantas dibawa Nabi Yusuf ini ke bumi Mesir tersebut. Di bumi Mesir ini Nabi Yusuf telah berkhidmat dengan seorang pembesar negara Mesir, dan akhirnya berlakulah peristiwa yang selalu kita dengar, kisah dengan Siti Zulaikha, dan kemudiannya baginda telah dipenjara dan akhirnya telah dilantik menjadi salah seorang pembesar bumi Mesir, iaitu menjaga khazanah bumi Mesir, pembendaharaan negara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika di bumi Mesir inilah setelah Nabi Yusuf menjadi pembesar, maka Nabi Yusuf telah mengajak semua anak beranak dia, Bani Israel, anak keturunan kepada Nabi Yaqub, untuk berpindah daripada kota Palestin ke bumi Mesir. Kerana ketika itu berlaku kemarau di Palestin, lantas dijemput kaum keluarga Nabi Yaqub ini untuk berhijrah, berpindah tinggal di bumi Mesir. Dan kemudian Bani Israel, anak keturunan Nabi Yaqub ini, telah menerima layanan yang istimewa daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah beberapa generasi, tiba-tiba Fir'aun, yang ketika di zaman pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam ini, kerajaan Fir'aun bukanlah kerajaan yang memerintah waktu itu, iaitu waktu zaman kerajaan di bawah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pembesarnya. Berlaku pertempuran dan peperangan sebelum Nabi Yusuf sampai di bumi Mesir, yang mana golongan A'rabi telah menguasai bumi Mesir, mengalahkan kerajaan Fir'aun, yang membawa akhirnya Fir'aun telah berhijrah tinggal di selatan Mesir. Mesir secara keseluruhannya ataupun sebahagian besarnya diperintah oleh kerajaan A'rabi tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Jadi setelah Nabi Yusuf mati, meninggal dunia, generasi demi generasi kemudian selepas daripada itu, kerajaan Fir'aun ini telah berjaya mengambil alih semula pemerintahan bumi Mesir dan mengalahkan kerajaan yang sedia ada pada waktu tersebut. Kerajaan Fir'aun melihat Bani Israel, Yahudi ini, telah mendapat layanan yang istimewa daripada kerajaan yang lama. Kerana ingin membalas dendam dan marahnya kepada pemerintah yang lama yang sebelum ini memerintah negeri Mesir, mereka menempias ataupun mereka menunjukkan kemarahan mereka itu dengan menyeksa dan menjadikan Bani Israel yang mendapat keistimewaan daripada kerajaan sebelum ini sebagai hamba. Mereka diseksa, mereka diperlakukan dengan teruk, diperhambakan. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman dan kejahatan Fir'aun inilah. Justru itu, setelah berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam membawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir tadi. Peristiwa yang terkenal yang biasa kita dengar, bagaimana Nabi Musa telah membelah laut yang berada di hadapannya menjadi lorong yang luas untuk dilalui oleh Bani Israel bagi menyelamatkan diri daripada tentera Fir'aun yang sedang mengejar mereka daripada belakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya setelah sampai Nabi Musa bersama dengan Bani Israel di seberang sana, iaitu di bahagian semenanjung Sinai yang ada hari ini, maka Fir'aun yang mengikut daripada belakang telah akhirnya lemas di dalam lautan tersebut setelah Allah menangkupkan semula lautan tadi. Jasad Fir'aun ini sebagaimana yang telah kita ceritakan, akhirnya telah diselamatkan oleh Allah dengan maksud telah diketemui dan kemudian dimumiakan. Di zaman moden hari ini, dalam tahun 1800 lebih kurang macam tu, diketemui jasad mumia Fir'aun yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu oleh kerajaan Perancis di dalam piramid di bumi Mesir. Perancis meminta untuk dikaji mumia ini, lalu diminta Dr. Maurice Bucaille untuk mengkaji jasad tersebut. Dan setelah dikaji, Dr. Maurice Bucaille membuat suatu kesimpulan dan dikatakan ia adalah penemuan baru, bahawa jasad ini adalah jasad Fir'aun yang telah mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudiannya beliau mengatakan bahawa inilah dia jasad yang telah diselamatkan kerana atas penemuan yang baru tersebut dia telah dianugerahkan oleh kerajaan Perancis dengan pelbagai anugerah. Perkara ini telah sampai kepada umat Islam, lantas pergi bertemu dengan Dr. Maurice Bucaille, memaklumkan bahawa di dalam Al-Quran telah menyebut tentang penemuan baru yang dia katakan tadi. Di dalam ayat yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun yang telah diselamatkan oleh Allah. Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat ila akhir al-ayat, yang menceritakan tentang mayat Fir'aun yang diselamatkan tadi. Ya, memang dalam kitab Taurat, Injil menceritakan Fir'aun telah tenggelam, mati lemas dalam laut ketika mengejar Nabi Musa. Tetapi dalam kitab mereka tidak mengatakan bahawa badan Fir'aun ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemui dan dimumiakan. Tidak diceritakan. Sebab itu Dr. Maurice Bucaille, seorang yang mengkaji sains, mengatakan ini penemuan baru, tak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab dalam kitab Taurat dan Injil tak menceritakan tentang badan yang diselamatkan tersebut. Jadi bila diceritakan tentang Al-Quran yang menyebut tentang
mumia ataupun Firaun yang diselamatkan oleh Allah. Lantas Dr. Morris Bukit kata, bagaimana Muhammad mengetahui tentang perkara ini? Mayat, jasad Firaun ini hanya ditemui dalam tahun 1800, lebih kurang macam tu. Sedangkan Muhammad hidup 1400 tahun yang lalu. Muhammad tak tahu. Muhammad pun tak tahu di mana mumia ataupun jasad yang diselamatkan tersebut, di mana duduknya. Hanya diketemui kemudian selepas berkurun-kurun matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru orang tahu bahawa ini dia jasad Firaun. Jadi macam mana Muhammad tahu? Sedangkan waktu itu belum ditemui mumia ataupun jasad Firaun. Bagaimana Muhammad tahu? Dia kaji, dia cari dekat mana Firaun ini. Oleh kerana itulah akhirnya Dr. Morris Bukit memeluk Islam. Sebab ta'ajub dengan Al-Quran, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, mukjizat ini adalah perkara yang pelik yang ada di dalam Al-Quran, yang menceritakan perkara yang akan datang. Nabi Muhammad waktu diturunkan wahyu, tak ditemui lagi jasad tersebut, tapi Nabi dah cerita dah perkara yang akan datang pada masa yang akan datang, di mana akan terbukti bahawa Al-Quran yang menyebut tentang jasad yang diselamatkan ini akan diketemui akhirnya di zaman moden hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi perkara pelik ni memang mukjizat Allah Ta'ala turunkan dalam keadaan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang, menjadi tarikan kepada orang. Dan kerana itu Dr. Morris Bukit memeluk Islam. Tuan-tuan biasa lalu kan duduk kat Kota Warisan ni biasa, lalu daripada Putrajaya mari ke sini, lalu lepas daripada traffic light itu ada kedai cendol bakar. Pernah makan tak kedai di cendol bakar ni? Saya mula-mula tengok nama kedai cendol bakar, bakar macam mana cendol ni? Cendol ni biasa makan dengan air batu campur kan. Jadi bila nak makan dengan air batu campur, kalau dibakar hancur jadi air biasa dah, tak jadi air batu campur dah lah. Tak jadi air batu dah lah. Semangat ni tu dia masuk dalam kedai, nak rasa sekali setara mana, nak tengok setara mana air batu campur cendol bakar ni. Masuk penuh meja dalam tu. Orang ramai mari beli, masuk makan air batu cendol, air batu campur cendol bakar ni, ramai beli nak mari makan. Bila pelayan bawa ke saya tanya, ni cendol bakar ni? Tak dah jawab lagi, lari dulu ni. Tak dah jawab pun. Rasa makan sama je macam kedai lain, 2 edisi cendol bakar ni. Habis makan saya pergi tanya orang. Rupa-rupanya tuan-tuan, cendol bakar tu nama orang. Nama orang bakar tu, bukan bakar dia bakar cendol tu, nama orang bakar. Tujuan apa? Supaya nampak pelik cendol bakar. Bila orang nampak pelik, jadi mari ramai. Jadi ramai orang mari beli, ramai. Macam roti canai terbang, pelik ni, ramai mari beli. Macam aiskrim goreng, pelik ni, ramai orang mari beli. Bila pelik, ramai yang akan tertarik, mari nak mendapatkannya. Jadi begitulah Al-Quran membawa perkara yang pelik sebagai tarikan kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak manusia kembali kepada Allah yang Allah buktikan melalui kekuasaannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi Nabi Musa alaihi salam akhirnya telah diselamatkan oleh Allah bersama-sama dengan kaumnya Bani Israel. Ketika berada di semenanjung Sinai, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa supaya bermunajat di Bukit Turi Saina selama 30 hari untuk menerima kitab Taurah daripada Allah Azza wa Jalla. Kitab Taurah bukan diturunkan sebagaimana Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Kitab Taurah diturunkan sekaligus, iaitu ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Turi Saina ini.
Mula-mula Nabi Musa bermunajat selama 30 hari. Tiba-tiba setelah cukup 30 hari, Nabi Musa telah bersugi, yang menyebabkan akhirnya mengikut riwayat menceritakan Allah suruh Nabi Musa tambah 10 hari lagi. 30 hari itu Nabi Musa berpuasa. Jadi kita tahu khuluf, bau busuk orang yang berpuasa daripada mulut orang yang berpuasa itu adalah wangi di sisi Allah. Jadi apabila dibuang ataupun Nabi Musa bersugi, wangi itu dah hilang. Kerana itulah Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa supaya tambah lagi bermunajat selama 10 hari, berpuasa 10 hari lagi. Kemudian diturunkan kitab yang bernama Taurat tersebut dalam At-Tabut, iaitu dalam suatu kotak yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa berada di Turi Saina, bukit Turi Saina ini, tiba-tiba Samiri mengatakan bahawa Musa ni dah mati dah. Dia janji dengan kita nak pergi sekejap je. Sekarang ni dia dah lama dah pergi, dia dah mati meninggalkan kita. Dia janji 30 hari je, tengok sekarang tak balik-balik lagi. Akhirnya Samiri telah mengajak kaum Bani Israel ini untuk menyeleweng daripada agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun pada ketika itu Nabi Harun masih ada lagi bersama dengan mereka. Dalam kitab Taurat yang ada hari ini, tuan-tuan, diceritakan bahawa yang menyeru supaya menyembah, yang menyeru supaya kaum Bani Israel membina anak patung daripada emas ini, anak lembu, anak patung lembu, anak lembu, patung anak lembu daripada emas, yang meminta supaya disembahnya ialah Nabi Harun alaihissalam. Tengok, mereka telah mengatakan perkara yang tidak patut kepada Nabi Harun, Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Taurat, sebagaimana yang dinukilkan oleh Dr. Ahmad Syarabi di dalam kitabnya Al-Yahudiyah. Jadi dalam kitab Taurat mereka kata Nabi Harun yang mengajak supaya menyekutukan Allah. Bila Nabi Musa alaihissalam balik daripada bermunajat, akhirnya telah dijatuhkan hukuman kepada mereka yang telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla tadi, yang diseru oleh Samiri. Jadi Samiri ini, tuan-tuan, ialah orang yang mengajak kepada keburukan menyembah berhala. Jangan kita pergi letak nama anak kita pula. Ada kawan saya nama dia ialah Samiri. Mungkin amak dia ataupun ayah dia dengar tengok dalam Quran ada nama Samiri, dia pakai letak je. Tak semua dalam Quran itu baik-baik namanya. Ada nama yang tak elok. Macam kita lah, kalau balik Mesir kita kata hak bagus-bagus belaka. Kita kena faham hak balik Mesir tu Firaun ada sana, Nabi Musa ada sana. Jadi jangan faham bahawa bila balik Mesir kau hak molek-molek belaka. Kena berhati-hati juga, kena tengok juga hak balik Mesir pun, ngaji di Mesir pun ada juga hak tak molek, walaupun mungkin tak ramai tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam Quran menceritakan demikian, Nabi Musa alaihissalam kemudiannya telah diarahkan oleh Allah supaya mengajak kaumnya supaya masuk semula ke kota Palestin yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Yaqub, Israel dan bani keturunannya. Asal daripada Palestin tadi, tuan-tuan, akhirnya Nabi Yaqub dan keturunannya berpindah ke Mesir. Jadi Nabi Musa ketika di Semenanjung Sinai ini mengajak semula atas arahan Allah supaya Bani Israel masuk semula ke kota Palestin. Tetapi apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Allah menceritakan kata-kata Fir'aun ataupun kata-kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya di dalam kota Palestin itu ada golongan jabbarin yang perkasa, yang kasar, yang ganas. Kami tak akan masuk kecuali mereka keluar daripada itu. Jadi mereka tak nak ikut perintah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, Ya Musa, inna
nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kami sekali-kali selama-lamanya tidak akan masuk ke dalamnya, masuk semula ke kota Palestin. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu. Ini kata-kata Fir'aun atau kata-kata Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Pergilah kamu bersama dengan Tuhan kamu pergi berperang. Sesungguhnya kami nak duduk di sini sahaja. Dia sebut Rabbuka, pergilah, Rabbaka, pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhan kamu. Disebut dengan Tuhan kamu, seolah-olah dia tak iktiraf, mereka tak iktiraf Allah itu Tuhan mereka. Dengan menyebut Tuhan kamu, seolah-olah demikian. Jadi akhirnya atas keingkaran mereka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman kepada Bani Israel. Innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sesungguhnya mereka ini telah diharamkan kepada mereka sesat, diharamkan kepada mereka dengan maksud mereka sesat selama 40 tahun. Mereka sesat di atas muka bumi, yatihuna fil ard, yang mana hari ini dikenali kawasan yang menjadi tempat Bani Israel ini sesat sebagai kawasan Tih, daripada perkataan yatihuna fil ard tadi disebut sebagai kawasan Tih, kawasan yang tidaklah luas mana, tetapi Bani Israel tak jumpa cari jalan keluar daripada kawasan itu. Mereka sesat dalam kawasan tersebut. Tuan-tuan, akhirnya apabila demikian, atas keingkaran mereka tadi, Allah jatuhkan hukuman dan kemudiannya Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Harun juga meninggal dunia. Generasi yang ingkar tadi juga meninggal dunia. Lahirnya generasi baru yang diketuai oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini adalah anak murid kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sebagian ulama kata beliau juga adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pimpinan daripada Yusha' bin Nun mengetuai tentera Israel ini, Bani Israel ini, akhirnya mereka berjaya masuk ke kota Palestin mengalahkan golongan Jabbari. Tuan-tuan, maka apabila berjaya masuk, mereka tidaklah dapat menguasai keseluruhan kota Palestin, sebahagian sahaja yang dikuasai, dan mereka pun mendiami sebahagian kawasan di Palestin tersebut. Jadi akhirnya Yusha' bin Nun telah membawa Bani Israel masuk ke kota Palestin tadi dan memerintah Bani Israel. Setelah Yusha' bin Nun meninggal dunia, pemerintahan telah beralih kepada golongan yang dikenali sebagai Al-Qudah. Qudah ni ialah golongan hakim, yang mana pada zaman pemerintahan Qudah tersebut, golongan Qudah mereka ini tidak wajib untuk ditaati. Yang mana kita sebutkan di awal tadi bagaimana Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Jadi daripada 12 orang anak inilah lahirnya 12 puak dalam Yahudi ataupun dari kalangan Bani Israel, 12 puak. Ketika zaman pemerintahan Qudah tadi, 12 puak tadi memerintah mengikut keluarga masing-masing. Mereka tidak taat kepada pemerintahan Qudah. Mereka hanya merujuk kepada golongan Qudah ini apabila kalau memerlukan persepakatan bersama di antara 12 puak tersebut. Kalau tak ada perkara yang perlu disepakati, mereka masing-masing memerintah kawasan masing-masing di bawah pengaruh keluarga masing-masing. Sehinggalah akhirnya sampai ke zaman Al-Muluk, iaitu zaman beraja. Apabila mereka pergi berjumpa dengan Nabi utusan Allah yang dikenali sebagai Samuel, meminta agar Allah
mengutuskan ataupun melantik seorang raja di kalangan mereka, yang mana raja ini Allah Ta'ala telah lantik, iaitulah raja yang bernama, pemerintahnya bernama Talut. Talut diceritakan di dalam Al-Quran apabila berdepan dengan satu kaum penduduk asal Palestin yang diketuai oleh Jalut. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binarin faman shariba minhu falaysa minni ila akhir al-ayat. Ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-249. Tuan-tuan boleh rujuk semula. Kita ada insya-Allah. Bisa. Ya. Kita lagi dengar bunyi itu macam mana? Tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya sebagaimana yang dicerita dalam Quran, tuan-tuan boleh rujuk semula. Nak baca, nak syarah panjang-panjang, masa pun tak mengizinkan kita. Talut ini berperang dengan Jalut, dan di antara tentera Talut tersebut ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dari keturunan Bani Israel ini akhirnya telah berjaya membunuh Jalut yang bermusuh, yang berlawan, berperang dengan Talut. Setelah Talut mati, Nabi Daud lah yang telah dilantik menjadi raja Palestin, memerintah di bumi Palestin, yang akhirnya ketika di zaman Nabi Daud ini peperangan banyak berlaku, sehinggalah Nabi Daud berjaya menguasai kawasan yang dikenali sebagai Urushalim, yang hari ini kita sebut sebagai Al-Quds ataupun Baitul Maqdis. Ia dibuka oleh Nabi Daud alaihissalam. Palestin tadi kita kata luaskan. Jadi ketika Yusha' bin Nun masuk ke dalam kota Palestin, Baitul Maqdis ini belum dikuasai oleh Bani Israel. Di zaman pemerintahan Nabi Daud lah kawasan ini telah dikuasai oleh Bani Israel. Seterusnya pemerintahan bertukar tangan setelah matinya Nabi Daud, diperintah pula oleh Nabi Sulaiman, yang terkenal dengan kisahnya menguasai dan memerintah bukan manusia tetapi juga makhluk-makhluk yang lain. Nak cerita panjang tu tuan-tuan boleh rujuk semula lah dalam kitab-kitab, dalam kitab sejarah. Cuma saya nak bawa di sini turutan sejarah tu, kaitan daripada zaman Nabi Musa hinggalah zaman Nabi Isa alaihissalam, supaya kita tahu susur galur sejarah orang Yahudi tersebut. Jadi Palestin akhirnya diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, makhluk-makhluk selain daripada manusia juga tunduk kepada baginda. Beliau telah memerintah dengan adil, sehinggalah akhirnya beliau ataupun baginda Nabi Sulaiman ini meninggal dunia. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, pemerintahan bertukar kepada anaknya. Anaknya iaitulah yang bernama Rahub'an, nama dalam bahasa Ibrani kata iaitu jam ni. Tadi jam apa? Jam tangan ke bunyi tadi? Baca ni. Betul.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak habis sikitkan lagi kisah ataupun sejarah Yahudi ini. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, pemerintahan Palestin telah terbahagi kepada dua, iaitu pemerintahan di sebahagian utara dan pemerintahan di bahagian selatan. Bahagian kedua-dua bahagian ini diperintah oleh dua orang anak Nabi Sulaiman yang bernama Rahub'an dengan Yarub'an. Masing-masing memerintah dengan kawasan mereka, dan Palestin itu telah berpecah kepada dua bahagian, diperintah oleh dua orang anak Nabi Sulaiman tadi. Setelah masa berlalu, bertukarnya pemerintah daripada masa ke semasa. Dalam keadaan Palestin berpecah kepada dua tadi, akhirnya Firaun di Mesir telah berperang dan menguasai kota Palestin. Setelah daripada jatuhnya Palestin ini kepada kerajaan Firaun, kerajaan Palestin seterusnya dikuasai oleh golongan Babylon yang diketuai oleh Bukhtanshar, ataupun nama dia saya belum tak erti juga nak sebutlah dalam bahasa yang dalam bahasa Babylon ni, mungkin kita boleh sebut Bukhtanshar. Jadi tuan-tuan, ketika di zaman kerajaan Babylon ini, mereka telah menganiayai dan membunuh orang-orang Yahudi, membawa akhirnya mereka keluar lari daripada kota Palestin. Mereka tidak mendiami lagi kota Palestin. Sehinggalah seterusnya Palestin telah dikuasai pula oleh kerajaan Parsi. Parsi menguasai kota Palestin, dan kerajaan Parsi ketika itu diketuai ataupun diperintah oleh Quraisy. Quraisy telah menjemput semula orang-orang Palestin ataupun orang-orang Yahudi Bani Israel ini untuk mendiami semula kota Palestin, tinggal di kota Palestin semula, setelah dihalau keluar oleh kerajaan Babylon sebelum ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka tidak balik ke kota Palestin, sebab bila mereka dah keluar daripada kota Palestin, mereka dah ada kehidupan sendiri, mereka dah merasa nikmat tinggal di luar kota Palestin. Akhirnya mereka sebahagiannya tak nak masuk semula ke kota Palestin tadi. Dan kemudiannya berlaku lagi peperangan. Palestin telah dikuasai oleh Iskandar Agung. Kisah yang kita tahu kehebatan Iskandar Agung ini. Dan seterusnya kota Palestin dikuasai oleh pula kerajaan Rom. Ketika di bawah kerajaan Rom inilah di mana berlakunya peristiwa yang panjang. Ketika itu di zaman pemerintahan kerajaan Rom ini, lahirnya Nabi Zakaria alaihissalam, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ibunya Siti Maryam, lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria telah digergaji oleh orang Yahudi sendiri atas arahan daripada pemerintah Rom yang ingin melihat Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Zakaria telah bersembunyi dalam pohon kayu
setelah tidak ada tempat lagi untuk menyembunyikan diri, dikejar oleh orang Yahudi. Akhirnya pohon kayu telah terbuka. Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon kayu tersebut. Tiba-tiba ada cebisan pakaian terkeluar daripada pohon tadi. Syaitan yang bersama-sama dengan Nabi Zakaria, dengan Yahudi, telah memberitahu bahawa Nabi Zakaria bersembunyi dalam pohon kayu tersebut. Lantas mereka menggergaji pohon kayu tadi, termasuklah juga menggergaji tubuh Nabi Zakaria alaihissalam. Ataupun golongan Yahudi Bani Israel inilah juga yang telah membunuh Nabi Yahya alaihissalam, memancung dan memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam, anak kepada Nabi Zakaria, apabila Nabi Yahya menyanggah puteri pemerintah kepada kerajaan Rom, tak bersetuju dengan sikap beliau berkahwin dengan sanak saudara sendiri. Akhirnya puteri ini telah mengarahkan supaya dibawa kepala Nabi Yahya alaihissalam. Yang melaksanakan perkara ini juga ialah Bani Israel Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Nabi Isa alaihissalam, kita tahu kisahnya juga dikejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Allah Ta'ala akhirnya menyelamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit, dan insya-Allah akan turun sebagaimana di dalam hadis, sebagaimana yang disebut kepada kita oleh ulama-ulama kita, akan turun di hari kiamat nanti, apabila tiba di hari kiamat nanti untuk membunuh Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rom ini setelah daripada itu menghalau keluar orang-orang Yahudi daripada bumi Palestin. Akhirnya mereka bertebaran di muka bumi, termasuklah mereka telah pergi ke tempat yang mana mereka menerima maklumat daripada ahli ilmuwan mereka. Mereka mendapat maklumat daripada ulama-ulama mereka bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di suatu tempat yang mempunyai pohon kurma yang banyak. Kerana itulah akhirnya sebahagian daripada mereka telah pergi ke bumi Yathrib yang hari ini dikenali sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Kerana di bumi Yathrib inilah banyaknya pohon-pohon kurma yang diceritakan di dalam kitab-kitab mereka, yang diceritakan oleh ulama-ulama mereka, tempat Nabi akhir zaman berhijrah. Mereka pergi tunggu Nabi akhir zaman di bumi Madinah tersebut. Mereka ketika berada di bumi Madinah selalu berlawan dan bergaduh dengan penduduk asal Aus dan Khazraj. Mereka selalu beri amaran kepada Aus dan Khazraj, kamu berbalah dengan kami, kamu kena tahu nanti Nabi akhir zaman yang telah dilahirkan akan berhijrah ke bumi kamu ini. Kami orang-orang Yahudi akan bersama-sama dengan dia membunuh kamu sebagaimana dibunuh dan diazab kaum Iram ataupun kaum Ad dan Iram, disebut demikian. Kami akan bunuh kamu sebagaimana kaum Ad yang diutuskan Nabi Hud kepada mereka, dibunuh dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak peliklah apabila Aus dan Khazraj pergi bertemu dengan Rasulullah dalam peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, mereka mudah menerima Islam yang dibawa oleh baginda. Sebab mereka dah ada gambaran, diberitakan dan diberitahu oleh Yahudi lebih awal lagi tentang Nabi akhir zaman ini. Mereka kata, mari cepat-cepat kita masuk Islam ikut ajaran Nabi Muhammad ni, supaya kita yang lebih awal masuk Islam berbanding orang Yahudi. Jangan nanti orang Yahudi yang masuk Islam dulu. Kalau mereka masuk Islam dulu, nanti mereka akan bunuh kita sebagaimana mereka ugut kita sebelum ini. Kalau kita masuk Islam dulu, maka mereka tak boleh nak bunuh dah kita. Jadi tuan-tuan, hakikatnya orang Yahudi tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan itulah yang berlaku. Nabi Muhammad akhirnya berhijrah ke bumi Madinah. Di bumi Madinah lah juga mereka merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa peperangan Yahudi Bani Nadir. Di Madinah ada 3 puak Yahudi.
Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan yang ketiganya Quraidah. Qainuqa dihalau oleh Rasulullah apabila membunuh seorang wanita di pasar mereka. Bani Nadir ini dihalau juga oleh Rasulullah apabila mereka merancang untuk membunuh baginda, iaitu dalam peristiwa apabila sahabat Nabi tersilap membunuh kabilah Arab yang disangkanya telah membunuh sahabat-sahabat Nabi. Dia tersalah. Jadi apabila tersilap membunuh ni, Nabi kena bayar diah. Dia kena bayar diah. Nabi sebagai pemerintah bantu sahabat Nabi ni untuk bayar diah, bayar denda kepada keluarga si mati yang tersilap bunuh tersebut. Orang Yahudi Bani Nadir, mereka kata, kami nak bantu kamu wahai Muhammad, kami akan beri duit kepada kamu. Lalu Nabi pun datang ke perkampungan mereka. Tiba-tiba mereka merancang untuk mengambil batu yang besar untuk dihempakkan ke atas kepala Rasulullah untuk membunuh baginda. Ketika Nabi sudah sampai di perkampungan Yahudi Bani Nadir ini, berehat di bawah lindungan bangunan rumah mereka, orang Yahudi mengangkat batu yang besar. Belum sempat untuk dihempakkan ke atas kepala Rasulullah, malaikat memberitahu kepada baginda tentang perancangan jahat orang Yahudi tersebut. Lantas Nabi balik bergesa-gesa ke rumah baginda. Para sahabat yang lain pun terpinga-pinga, yang bersama dengan Nabi terpinga-pinga. Kenapa tiba-tiba Nabi balik dalam keadaan tergesa-gesa? Sampai di rumah baginda, Nabi memaklumkan kepada para sahabat tentang perancangan jahat orang Yahudi yang hendak membunuh baginda tadi. Akhirnya Bani Nadir telah dihalau keluar daripada bumi Madinah. Yahudi Bani Quraidah yang terakhir, mereka khianat kepada Rasulullah dalam peperangan Ahzab. Apabila memihak kepada musuh, menyerang tentera Islam, mereka telah dipancung lelaki-lelaki mereka dan perempuan-perempuan mereka telah dijadikan hamba. Tidak setakat itu sahaja kejahatan orang Yahudi ini, tuan-tuan. Ketika dalam peperangan Khaybar, setelah Islam berjaya menguasai Khaybar, seorang perempuan Yahudi telah menghadiahkan kambing bakar kepada Rasulullah. Ni bakar sungguh, bukan nama orang ni. Kambing bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum dihidangkan kepada baginda, dia tanya dulu mana bahagian dari Rasulullah paling sukai. Dia beritahu Nabi suka bahagian peha. Lalu diletak racun yang banyak di bahagian peha tadi, peha kambing tersebut, dan dilumur ke seluruh badan kambing tersebut, dihidangkan kepada baginda. Seterusnya, tuan-tuan, Nabi yang mengambil bahagian peha tadi, memasukkan daging ke dalam mulut. Seorang sahabat yang lain pula ambil makan daging tersebut masuk dalam perut. Sahabat tadi meninggal dunia. Dan Nabi terus berkata, Nabi kemudian ketika setelah masuk dalam perut tadi, keluarkan balik, menyatakan bahawa daging ini memaklumkan kepada aku bahawa dia telah diletakkan racun. Dipanggil wanita tadi, wanita tu kata, aku dapat tahu kau ni adalah, diberitahu kepada aku engkau mengaku Nabi. Aku nak test, nak tengok betul ke tidak mu ni Nabi ke tidak. Kalau kamu Nabi, Allah akan beritahu kepada kamu. Tuan-tuan, begitu orang Yahudi merancang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dalam keadaan nazak, Nabi beritahu kepada Aisyah. Ketika Nabi menyandarkan badan baginda ke tubuh Aisyah, ketika dalam keadaan nazak, bukan disandarkan kepada anaknya Siti Fatimah, tidak, disandarkan ke tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi kata, aku masih lagi rasa sakitnya racun yang diletak oleh wanita Yahudi dalam peristiwa Khaybar. Jadi tuan-tuan, ulama kita kata meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah atas kejahatan dia. Ini malu sangat ni terbang ni. Padahal dah cukup. Bila dah malu tu dia tak ada kawan tu. Padahal dah, insya-Allah kita sambung kemudian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau terus lagi takut terbang ambil letak-letak ni. Moga-moga ada manfaatnya apa yang kita dengar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.